Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat bersempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi akan diadakan selama 3 hari berturut-turut bermula malam ini sehingga 6 Julai 2023 dengan tema bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian dengan petunjuk Al-Quran. Musabakah akan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Bagi memastikan kelancarannya diadakan latihan penuh. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Usman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Musabakah dan Pangeran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pangeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Sementara itu, 6 qari dan 6 qari'ah akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi. Musabakah diadakan selama 3 malam berturut-turut bermula malam ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Peserta qari terdiri daripada Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya, Awang Ahmad Zulwakar bin Suhaili, Awang Ahmad Syuja'i bin Begawan Mudim Haji Mentasim dan Awang Ashizal bin Zainal Abidin. Sementara peserta qariah pula terdiri daripada Dayangku Fauziah Nadirah binti Pangeran Haji Jufri, Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran. Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki, Dayangku Nurul Sakinah Adawiyah binti Pangeran Ainul Azhar. Dr. Hajah Siti Wardah binti Meja Besara Haji Abdul Rahman dan Dayang Amal Nazirah binti Haji Asmat. Aplikasi Olive merupakan satu lagi pencapaian dalam usaha Kumpulan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD untuk mendigitalkan perkhidmatan kewangannya secara penuh. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua yang juga pengerusi Kumpulan BIBD, pelancaran tersebut adalah satu-satu langkah sangat penting ke arah transformasi digital Brunei. Berucap pada pelancaran aplikasi Bimbit Olive BIBD, yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menjelaskan aplikasi tersebut menawarkan kemudahan peribadi yang memenuhi keperluan dan pilihan unik pelanggan. This digital transformation will enable us to provide our customers with greater convenience, security and accessibility to our financial services, provide inclusivity while also ensuring that we remain at the forefront of a rapidly evolving banking industry that is rapidly turning digital. We will proactively continue to enhance our system that will enable the group to modernize its technology stacks by adopting the highest global standards for safety, security, and availability by 2025.
Dengan pelancaran ini, BIBD Atamil Berhad menjadi institusi kewangan pertama di negara ini yang menggunakan teknologi elektronik Know Your Customer (EKYC) dengan maksud pelanggan akan boleh membuka akaun, memohon pembiayaan atau berurus niaga secara digital tanpa perlu datang ke kaunter. Universiti Brunei Darussalam UBD dan Dynamic Technologies menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi rangka kerja kerjasama dan perkongsian untuk memajukan usaha akademik, penyelidikan dan teknologi. Majlis penandatanganannya berlangsung di UBD. Menyaksikan penandatanganan yang berhormat, Datin Sri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi Majlis UBD. Menandatangani bagi pihak UBD, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dan Profesor Dr. Muhammad Ayub Sadiq, Penolong Naib Chancellor Inovasi dan Perusahaan UBD. Manakala Dynamic Technologies diwakili oleh Dayang Haslina Haji Muhammad Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Dynamic Technologies, dan Dayang Rozana binti Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Ketua Perkhidmatan Korporat Dynamic Technologies. Juga diadakan penandatanganan kontrak bagi pengambilan kedua program Head Start untuk dua pelajar UBD. Juga hadir Pengiran Datin Sri Paduka Haja Zeti Sufina binti Pengiran Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi yang juga pengerusi Dynamic Technologies. Universiti Brunei Darussalam UBD memainkan peranan penting dalam mengenal pasti potensi dan latihan bagi generasi akan datang. Ini termasuk penganugerahan Anugerah Chancellor yang memainkan peranan penting dalam berkongsi visi dan hala tuju Wawasan Brunei 2035 untuk membina ekonomi berasaskan pengetahuan. Diperkenalkan pada tahun 2012, Anugerah Chancellor dihasrat bagi meningkatkan pembinaan kapasiti tenaga kerja akademik di UBD selain menyediakan pendidikan dan penyelidikan berkualiti tinggi di negara ini. Majlis penandatanganan dan Anugerah Chancellor kepada dua orang graduan berlangsung di UBD. Hadir yang berhormat Datin Sri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Graduan yang menerima anugerah tersebut akan mengikuti program pembangunan khas, bimbingan dan penempatan dengan ahli akademik di UBD dan institusi luar negara. I am very excited on all the knowledge and experience that I will acquire in the future, and I look forward to receiving all those experiences to benefit University Brunei Darussalam better and contribute more meaningfully and make a meaningful impact to UBD and our country, of course, Brunei Darussalam. I hope to be able to kind of like affect change both in like UBD and in Brunei, and especially in the development of like kind of the Brunei economy in the future, inshallah. Jemaah Haji Syarikat Al-Hijrah telah sempurna melaksanakan nafar sani iaitu melontar ke tiga jamrah pada hari ke-13 Zulhijjah dan bertolak meninggalkan Mina dan menuju ke Mekah Al-Mukarramah bagi menunaikan tawaf wada sebelum meninggalkan Tanah Suci. Pengalaman mengerjakan ibadah haji merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kesemua jemaah haji. Dalam temu bual bersama beberapa jemaah haji negara, mereka berharap akan berpeluang lagi untuk mengerjakan ibadah haji pada masa akan datang. Alhamdulillah, pengalaman di Tanah Suci sangat berharga bagi seluruh kehidupan saya lah. Alhamdulillah, ia sangat mencabar bagi kehidupan saya selama ini. Walaupun terlalu lama saya menunggu ibadah haji yang terlalu bermakna dalam kehidupan saya. Pengalaman di sini adalah sangat mencabar semasa waktu tawaf dan sa'i
doa semoga mereka akan menunaikan ibadat haji juga di masa akan datang. Selama di Madinah dan di Mekah, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan kami semua berharap orang Brunei yang belum naik haji insyaAllah diberikan peluang untuk naik haji lagi bersama-sama keluarga mereka insyaAllah. Tenaga yang boleh diperbaharui, teknologi, transformasi dan infrastruktur perniagaan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat meja bulat berkaitan peluang-peluang pelaburan dan perniagaan anjuran Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB. Mesyuarat diadakan di Sydney. Mesyuarat yang disertai oleh perwakilan-perwakilan dari beberapa buah syarikat dan sektor turut memberi gambaran keseluruhan lanskap perniagaan di negara Brunei Darussalam serta sektor keutamaan yang dikenal pasti di bawah Pelan Tindakan Ekonomi Brunei dan perkhidmatan kemudahan pelaburan yang ditawarkan oleh BEDB. Mesyuarat dihadiri oleh Daniel Leong, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif BEDB, dan Tuan Yang Terutama Gary Ibrahim, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Mesyuarat diadakan sehari selepas Forum Perniagaan Australia-ASEAN yang diadakan di Pusat Persidangan Sydney yang antara lain bertujuan meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua-dua wilayah. Program Jeraiwara sempena pengambilan baharu peringkat menengah tahun 7 sesi pengajian tahun 2024, pendekatan untuk menyalurkan informasi mengenai pengambilan pelajar baharu ke Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah. 200 penuntut menghadiri Jeraiwara. Antara pengisian utama Jeraiwara mempromosi pengambilan pelajar baharu peringkat menengah, format temu duga kemasukan, kaedah menghafaz Al-Quran dan mini pameran. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah sebagai sebuah institusi ilmu Al-Quran yang melahirkan hufaz Al-Quran yang pandai menghafaz ayat suci Al-Quran dan seterusnya akan menceburi pelbagai bidang seperti pengajian Islam, sains dan teknologi. Program diadakan di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Permohonan skim pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi sesi akademik 2023-2024 khusus bagi pelajar lepasan sekolah peringkat O dibukakan sehingga Isnin 17 Julai 2023. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa dalam siaran medianya memaklumkan borang permohonan skim TVET boleh didapati dari laman web rasmi Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.bn. Borang-borang yang lengkap diisikan berserta dokumen-dokumen yang diperlukan hendaklah dihantar ke institusi yang ditetapkan tidak lewat 17 Julai ini pukul 4 petang. 30 pelajar berkeperluan khas menerima beberapa bantuan peralatan bagi pembelajaran dan mobiliti yang disumbangkan oleh Sekolah Rendah Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS. Hadir Awang Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah dan unit pendidikan khas. Sumbangan merupakan hasil kutipan minggu pengumpulan dana sekolah berkenaan yang ditubuhkan bagi kanak-kanak berkeperluan khas di negara ini. Antara peralatan yang disumbangkan termasuk komputer riba, kerusi roda dan pelbagai sumber pembelajaran lain. 68 pain darah berjaya dikumpulkan semasa kempen derma darah anjuran Hotel Lens yang dikendalikan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Kempen antara lain bertujuan memberi kesedaran kepada orang awam mengenai kepentingan menderma darah selain membantu menambah stok darah negara. Pusat Pendermaan Darah juga mempelawa orang ramai untuk menyertai kempen derma darah yang diadakan di ke-4 daerah atau mengunjungi terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dengan menempah slot derma darah melalui aplikasi BloodCard.
Saya sekarang ini lebih kurang dalam 20 lebih kali sudah menerima darah. Jadi banyaklah manfaat-manfaat yang dapat diperolehi apabila tani mengeluarkan darah tani ataupun menerima darah. Yang penting sekali adalah untuk kesihatan tani. Yang ke-9 aku derma darah and rasanya macam aku rasa kira segar, lega pasal aku dapat membantu orang yang memerlukan darah itulah. Sebuah syarikat dikenakan kompaun RM1,000 kerana didapati membuang sisa sampah di tempat awam. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah mendapati NCT Sdn Berhad melanggar Akta Kesalahan Rampaian 2021. Syarikat terbabit diberi tempoh 7 hari membayar kompaun. Jika gagal membayar denda tersebut, boleh dihadapkan ke mahkamah. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Bagi kesalahan kedua atau berikutnya dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali.